Mari kita sama-sama doa di dalam hati. Doa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulakan sesi doa pagi. Mari kita puji Tuhan dalam bilangan 153. 153. Baik, pertama sekali saya mau ucapkan selamat pagi, salam Haleluya. Selamat pagi. Salam damai kasih Tuhan kepada semua jabatan kudus serta saudara-saudari yang dapat mengikuti kebaktian doa pagi pada hari ini. 问候各位主内弟兄姊妹，各位圣子同工们我们能够一起来参加早上的早祷会。 Baik, sebelum kita sama-sama berdoa. 在我们一起开始聚会之前， maka kita akan merenungkan sebahagian firman Tuhan
sebagai motivasi di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. 我们要以圣经上一部分神的道理作为我们生活上的思考， ataupun sebagai dorongan bagi membangunkan iman sebagai umat Tuhan. 作为我们的勉励，建立我们的信仰生活。 Baik, khotbah ringkas yang dapat saya sampaikan pada pagi ini seperti berjudul kerendahan hati membawa berkat. 今天早上简短的道理分享的题目是谦卑带来祝福。 Apabila kita membaca di dalam Alkitab, 当我们读这圣经， seringkali kita akan melihat contoh-contoh orang yang mempunyai rendah hati. 我们常常看见许多例子就是有谦卑的人。 Misalnya siapa? 比如说谁呢？ Ya, saya lihat ada seorang tokoh dari dulu sampai sekarang tidak ada tandingannya kerendahan hatinya. 那看起来有一位人物是从古时到现在是在谦卑的事上没有人可比的。 Siapakah tokoh itu? 这位人物是谁呢？ Kalau kita lihat ya Bilangan pasal 12. 我们可以看民数记第12章。 Bilangan pasal 12 kita baca dalam ayat 3. 民数记12章第3节。 Dalam nama Tuhan Yesus baca kitab Bilangan pasal 12 ayat 3. 民数记12章3节。 Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. 摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。 Saudara-saudari, kita melihat di dalam Alkitab menjelaskan seorang tokoh tidak ada tandingannya. 弟兄姊妹们，这圣经这里有形容一个人物，他的谦和是胜过世上的众人。 Di sini mengatakan Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. 这里说摩西为人极其谦和。 Dalam terjemahan beberapa Alkitab mengatakan 根据几种翻译版的解释， berkata Musa ialah seorang yang sangat rendah hati. 就说摩西是一个非常谦卑的人。 Di sini mengatakan ya setiap manusia di muka bumi ini. 是胜过世上的众人。 Artinya ya dari dulu sampai sekarang tidak ada tandingan yang mengalahkan kerendahan hati Musa. 表示从古时到以后都没有人能够在谦和或者谦卑上胜过他。 Ini adalah contoh-contoh tokoh yang boleh kita lihat di dalam Alkitab. 这些都是我们能够从圣经里面发现的人物。 Baik, contoh yang paling terbaik siapa? 那最好的例子有谁呢？ Yaitu Tuhan Yesus Kristus. 就是主耶稣基督。 Alkitab berkata Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. 我们说主耶稣基督是全能的神。 Karena kasih Allah akan manusia ini, dia merendahkan dirinya turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia ini. 因他爱世人他愿意自己亲自来到世界拯救世人。 Bahkan kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus semasa di dunia. 我们也看见主耶稣在世界上的举动。 Walaupun dia dicaci maki, ya, dipukul, tetapi dia tidak membalaskan mereka. 虽然他面对别人的回谤和背叛，他也不还手。 Terbaik di dalam Alkitab yaitu Tuhan Yesus Kristus. 圣经里面最好的例子就是主耶稣基督。 Nah, kita lihat apakah maksud kerendahan hati. 我们看谦卑的意思是什么？ Ada orang berkata seperti apa? 有人说这像什么？ Ya, seperti sebuah lukisan yang sangat cantik dan indah. 就像一幅非常优美的图画。
Nah, sebagaimana kita melihat sebuah lukisan yang sangat cantik diwarnai dengan warna yang menarik. 我们看见一幅优美的图画被涂上颜色。 Demikian, ya, kerendahan hati mempunyai berbagai sifat yang indah di dalamnya. 照样的谦卑也有许多的美德。 Nah, seperti apa? 比如说 Seperti ketaatan, kelemah lembutan, dan sebagainya. 顺服、柔和等等。 Nah, kita lihat di kitab bagaimana Alkitab menggambarkan tentang orang yang rendah hati. 我们看看圣经怎么形容谦卑的人。 Dalam kitab Mazmur pasal 37. 看诗篇第37篇。 Kita membuka kitab Mazmur pasal 37, kita membaca di dalam ayat 11. 请看诗篇第37篇第11节。 Ayat 11. 11节。 Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。 Kita berkata, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. 圣经说，谦卑人必承受地土。 Bahkan Alkitab terjemahan lain yang mengatakan mewarisi dunia. 其他的圣经翻译本就说必承受世界。 Dan seterusnya, ya, bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 以丰盛的平安为乐。 Di sini mengatakan perkataan mewarisi ini. 这里说到承受这个字， Artinya mereka akan memiliki janji yang menjadikan warisan sebahagian daripada hidup mereka. 意思说在生命中将承受福分。 Bahkan, ya, dunia ini ataupun negeri ini ataupun di masa akan datang. 甚至包括将来要得的地土。 Baik, kita lihat di dalam ayat ini dia mempunyai dua janji yang dinyatakan. 这一节有列出2个应许。 Pertama adalah mewarisi. 第一是承受， Artinya mereka akan memiliki janji warisan di masa ini ataupun di masa akan datang. 表示他们将要继承那将来的福分。 Baik, kedua yang boleh kita lihat. 第二个我们可以看见的， Kalimat terakhir mengatakan 下半节说， bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 以丰盛的平安为乐。 Artinya bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 以丰盛的平安为喜乐。 Ya, kemungkinan mereka ini tidak ada harta yang berlimpah-limpah. 有可能在物质上他们没有丰盛的产业， untuk dinikmati di dalam hidup mereka. 在生活中也没有这些享受。 Namun satu perkara yang dapat kita lihat di sini adalah mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih indah. 但是从这里我们看见他们得着一个更有价值、更美好的福分。 Apakah itu? 那是什么？ Kelimpahan damai sejahtera di dalam Tuhan. 在主里有丰盛的平安。 Jadi inilah, ya, bagaimana Alkitab menggambarkan tentang orang yang rendah hati. 这就是圣经形容谦卑的人。 Dua janji yang dapat, ya, kita lihat ini. 我们可以看见有2个应许。 Bahkan kalau kita lihat selain daripada ayat 11. 除了这第11节， Di dalam ayat 18 jelas mengatakan, 第18节清楚的这样说： Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. 耶和华知道完全人的日子。 Artinya, ya, Tuhan mengetahui pada saat mereka susah, senang, dan sebagainya. 意思是神知道人的日子，无论是亨通或者
遭灾祸的时候。 Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan saat mereka menghadapi segala pencobaan ini. 神也不会任由他们遭遇这些患难。 Ya, itulah tepat seperti di dalam Alkitab ada mengatakan. 就像圣经说的， Pasal Roma pasal 8 ayat 28. 在罗马书8章28节。 Roma pasal 8 ayat 28. 罗马书第8章的28节。 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Baik, firman Tuhan yang mengatakan ya, di sini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. 这里圣经说我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。 Baik, apakah berkat bagi orang yang rendah hati ini? 一个谦卑的人能够得到什么福气呢？ Mari kita melihat di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 4. 我们看箴言第22章第4节。 Amsal pasal 22 ayat 4. 箴言22章4节。 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. 敬畏耶和华，心存谦卑，就得富有、尊荣、生命为赏赐。 Di sini mengatakan kepada kita 3 berkat bagi orang yang rendah hati. 这里说明谦卑的人将得到3个福气。 Yang pertama tentang apa? Kekayaan. 第一就是富有， Kedua, kehormatan. 第二是尊荣， Ketiga, kehidupan. 第三是生命。 Baik, apabila saya bandingkan ayat ini beberapa terjemahan lain tentang satu topik yang sangat menarik bagi kita kongsikan. 针对这个有趣的课题小弟参考了几个翻译本， Di mana dia mengatakan kekayaan itu adalah maksudnya kebahagiaan. 就有说到富有是指 Jelasnya 幸福。 orang yang rendah hati akan mendapat berkat kebahagiaan di dalam hidupnya. 一般上一个谦卑的人在他生活中将得到幸福。 Kedua di sini mengatakan kehormatan. 第二就是尊荣。 Bila saya melihat ayat ini ada satu menarik di sini adalah mengatakan kemakmuran ataupun kedamaian. 尊荣非常有趣的，也可以 Maksudnya 指着 orang yang rendah hati ada berkat kedamaian dan kemakmuran. 就是也指着平安和这 Baik, 尊 yang 荣。 ketiga di sini mengatakan kehidupan. 第三是生命。 Bagaimana kehidupan seorang rendah hati diberkati ini? 一个谦卑的人得到什 Di 么 sana 福 dia 气呢？ mengatakan dihormati. Artinya orang yang rendah hati adalah orang yang sangat dihormati. 也可以说这个谦卑的人将会得到尊重。 Ya, baik, inilah ya 3 berkat bagi orang yang rendah hati. 这就是谦卑的人所得到的 Maka kita 3 dapat 种福气。 menyimpulkan kesimpulan kecil tentang ayat ini bagaimana? 我们可以为这一节圣经做一个结论。 Ya, orang yang tetap setia kepada Allah akan menerima berkat-berkat ini pada saat Allah tentukan. 就是对神忠诚的人，当神的时候到了，他将得到赏赐。 Seperti di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ada menyatakan. 在传道书第3章11节这样说。 Ya, kita melihat kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. 请看传道书第3章的11节。
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 神造万物各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而神从始至终的作为，人不能参透。 Baik, saudara-saudari, dapat kita lihat bahwa Allah membuatkan segala sesuatu indah pada waktunya. 弟兄姊妹们，神造万物各按其时成为美好。 Artinya ya, Allah akan memberikan berkat pada saat yang ditentukan Allah kepada seseorang itu. 意思是当神的时候到了，他将要赐 Kita 福 lihat 给人。 kesimpulan bagi Tuhan Yesus tentang orang yang rendah hati ini. 我们看主耶稣做了一个为谦卑人做了一个结论。 Mari kita lihat dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6. 请看雅各书第4章。 Mari kita lihat ya, kitab Yakobus pasal 4 ayat 6. 请看雅各书第4章第6节。 Ayat 6. 6节， Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 但他赐更多的恩典，所以经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。 Baik, di dalam Alkitab ini ya, jelas mengatakan Yesus mengasihi orang yang rendah hati. 清楚的说主耶稣赐恩给谦卑的人。 Bagaimana Yesus mengasihi orang yang rendah hati? 主耶稣怎样爱谦卑人呢？ Maksudnya ya, pertolongan dan kasih karunia Tuhan akan diberikan kepada orang yang rendah hati. 意思是主耶稣将要赐恩典和帮助谦卑人主所爱的弟兄姊妹。 Kita tahu ya, manusia ini manusia yang lemah. 我们知道人是 Yakobus 软 sudah 弱的。 mengatakan, Yakobus pasal 4 ayat 9, kalimat pertama mengatakan, sadarilah kemalanganmu. 第9节 Maksudnya, setiap kita hari ini ya terdada dari bahaya. 说到我们每个人都 Dari 会 segala 遇见 kemalangan yang kita hadapi di dalam kehidupan. 在我们生活中会遇见各种的困苦， juga akan menghadapi segala pencobaan ini. 我们身为神的选民也会遇见这一些试 Sama 炼， ada di dalam cobaan dunia ataupun lebih-lebih lagi pencobaan ya sebagai kehidupan seorang umat Tuhan. 无论是在世界上的生活的试炼，或者身为神子民所面对的试炼。 Paling kita berbahagia apabila Tuhan mengasihi kita. 在主里面最有福气的。 Di sini mengatakan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. 就是我们有神的爱，而且神爱谦卑的人。 Kasih karunia Tuhan akan diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. 神的帮助也必临到那一些爱神的人。 Justru itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姊妹们， Marilah kita belajar ya, merendahkan diri terutama lagi di dalam Tuhan. 让我们学习 kerendahan 谦卑。 hati ini memberikan kepada kita sebuah ya, kehidupan yang diberkati. 谦卑能够给我们带来一个蒙祝福的生活。 Kejarkanlah kerendahan hati ini. 我们要追求谦卑， Agar ya selama kita masih di dunia ini dapat ya, manfaat kerendahan hati ini malahan diberkati oleh Tuhan. 愿我们在世界的生活上我们能够有谦卑，得到神的祝福。 Baik, untuk ya, perkongsian firman Tuhan pada pagi ini sampai di sini. 早上道理的分享就到这里。 Semoga firman Tuhan dapat membangunkan iman kita bersama. 愿神的道理能够造就我们个人。 Seterusnya kita akan sehati dan berdoa. 接下来我们要同心祷告。
Dalam doa ini, kita terus memohon pimpinan Tuhan menyertai GKR yang sedang berlangsung satu hari ini. 祷告中，我们求主继续带领这一整天的灵恩大会。 Juga kita memohon kepada Tuhan memberikan hati yang dapat menerima firman Tuhan. 也求主赐给我们一颗乐意领受道理的心， supaya kita dapat dibangunkan dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. 使我们在神子民的生活中能够得到造就。 Mari kita berlutut sama-sama berdoa. 同心跪下祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya.
Doa, Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, untuk sesi doa pagi sampai di sini saja. 我们的早祷会到这里结束。 Rehat, dan manakala kita akan sambung pada pukul 9 pagi nanti. 接下来我们休息，然后早上9 Jadi 点。 diharap para jemaat yang mengikuti KKR pada hari ini kita awal sedikit sebelum jam 9, jam 8 lebih kita boleh ya masuk sudah. 请弟兄姊妹们提早在9点之前就登录。
Baik, semoga Tuhan memberkati. 愿主祝福。